Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita kembali untuk Ala Kat Pagi edisi hari ini 4 Jun 2018. Tadi saya dah war-warkan kita nak berbicara berkaitan dengan cegah kanser melalui Ramadan. Dan sahabat hari kita mendengar berkaitan dengan penyakit kanser yang suka dirawat dan juga kadar kematian melalui penyakit ini tiada penurunannya dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Dan kalau kita kongsikan juga, doktor, saya sendiri dikelilingi dengan beberapa orang yang cukup rapat, yang dua telah meninggal dunia kerana kanser, satu masih lagi bertarung dan berperang, cancer fighter. Kita bawakan sekali lagi doktor datang jauh ni pagi-pagi, Profesor Madya Dr. Muhammad Azman Seni Muhammad yang merupakan pengarah eksekutif Institut Pharmaceutical dan Nutraceutical Malaysia, agensi NIBM ataupun IFAM di Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tu dari Penang, naik kereta ke terbang? Terbang lah. Okey, baiklah, kalau anda ada sebarang soalan anda boleh tinggalkan soalan anda di laman Facebook Bernama Radio. Kita nak berbicara berkaitan dengan cegah kanser melalui Ramadan. Tapi sebelum tu doktor, kanser tu apa sebenarnya? Kanser ni dia bermula dengan, kalau saya nak mulakan cerita dengan sel lah. Kalau kita tengok dari segi mata kita, kita nampak ketumbuhan. Kalau bahasa kasar ni, kita kata barah ataupun ketumbuhan. Tapi ketumbuhan ni dia berpunca daripada sel. Sel ni kalau kita pecahkan tisu, mana-mana tisu, kalau mata kita cincang, kalau jantung kita cincang, dia keluarkan sel. So sel ni lah yang membentuk fungsi, sel ni lah yang membentuk peranan setiap organ. So kalau jadi apa-apa yang berlaku pada sel, maka rosaklah tisu tu. So sekarang ni kalau kita cakap pasal kanser, sel tu dia ada kadar pertumbuhan tertentu. So bila mana kadar pertumbuhan tu tidak dapat dikawal, sel tu tak dapat mati and dia merebak ke tempat yang lain, itu dinamakan kanser. Macam contoh paling best macam tek lalat lah. So tek lalat kita tu salah satu jenis ketumbuhan, tapi dia tak merebak pergi tempat lain. So kita katakan dia salah satu jenis ketumbuhan. Kalau dari segi istilah patologi, kita bahagi dua, benign, malignant. So benign ni dia tak ada masalah, kalau kita buang dia tak tumbuh balik. Tapi malignant kalau kita buang dia akan tumbuh balik biasanya. So kalau setiap sel ni dia ada tempoh hayat macam sel darah 120 hari. So bila mana dia patut mati, dia kena matilah. Tapi bila sel ni tak mau mati and dia ajak kawan-kawan lain tak mau mati bersama and dia start nak bertumbuh dengan lagi banyak, itu dinamakan kanser. Ni dari segi bahasa umum lah. Yang mudah difahami lah doktor. Kalau kita doktor sebut perkataan-perkataan kan kita pun tengah sampai esok tak faham. Okey, sebelum kita nak sentuh berkaitan dengan statistik kanser, kita baca juga doktor di laman media sosial bila orang jual ubatan ke apa, mereka kata semua orang ada sel kanser, tak tahu aktif ke tak. Benar atau tidak? Ini masih dalam perdebatan ilmiah secara saintifik. Dia sebab kita ada sel tunjang. Sel tunjang ni orang panggil stem cell. Sel tunjang ni yang membentuk setiap tisu tertentu. So dikatakan juga bahawa kanser sel pun ada di dalam badan kita dan benda tu aktif ataupun tidak. Bagi saya yang telah buat kajian ni, saya rasa itu bukan punca dia. Mungkin kita ada, tapi ada sesuatu yang mengaruhkan supaya kanser sel tu ada di situ. Tapi ini masih ada debat lah. Masih ada perdebatan dan berkaitan dengan itu. Kita selalu baca tu, jadi saya pun berdebat sebab orang suka kata makan, jangan hidupkan sel kanser tu, tidurkan dia. Macam mana nak suruh dia tidur? Okey, statistik kanser di Malaysia setakat ini? Setakat ni daripada NCR, National Cancer Register yang kita dapat, yang saya baru tengok lah dalam yang paling mutakhir 2011. Antara 2007 sehingga 2011, kadar kematian kanser sebanyak 64,275. Yang baru, kes baru didaftar ni 103,000 lebih. Lelaki 46,000 lebih, wanita lebih daripada 56,000. So memang satu angka yang cukup tinggi lah. Dan saya difahamkan, kalau tak salah saya awal tahun ni, kerajaan sebelum ni lah, KKM ada plan untuk wujudkan Institut Kanser Negeri. Jabatan Kanser Negeri. Di setiap negeri akan ada jabatan khusus untuk tengok kanser ni. Tapi saya tak tahu sekarang ni sama ada diteruskan ataupun tidak lah. Tapi itu nak menunjukkan bahawa kanser tu terlampau
teruk dan memang membimbangkan. Okey, selalunya doktor especially kalau masa kita budak-budak kita hanya mengetahui tentang breast cancer yang dijangkiti ataupun wanita yang ada. Tapi kalau kita tengok statistik tak jauh beza pun antara lelaki dan perempuan 46,794 lelaki, perempuan 56,713. Lelaki kanser apa? Kalau ikut statistik, walaupun di Malaysia kita ni paru-paru lah yang pertama. Sebab yang rokok lelaki, tu. Rokok, pernafasan, sistem pernafasan, saluran pernafasan dan juga usus. Dan kalau orang lelaki ni, kalau dia meningkat usia lebih 60 tahun, dia akan mudah dapat kanser prostat, kelenjar prostat. Itu untuk di kalangan orang lelaki lah. Dan untuk wanita pastinya breast cancer atau payudara, pangkal rahim, dan usus. Kalau Ini top kanak-kanak? 3. Dia biasanya lebih kepada darah lah, leukemia ataupun otak. Itu yang antara yang utama lah. Okey, dari segi kanak-kanak ni kadang-kadang kan kita kalau tengok drama tu kan, itu kita beza sakit kepala, pitam, otak dan kanak-kanak macam otak dia tak banyak pakai lagi kot, orang suka cakap macam gitu. Tapi kalau menurut statistik dia berada di tempat kedua selepas leukemia. Macam mana kanser otak? Kanser otak ni dengan kanser leukemia dan sebagainya di kalangan kanak-kanak ni, dia faktor utama sebab keturunan. Kalau tisu-tisu yang lain biasanya disebabkan faktor makanan dan sebagainya lah. Nanti saat ni saya akan cerita lebih detail. Tapi yang kalau kanak-kanak ni leukemia ataupun dengan otak, dia biasanya sangkut dengan keturunan. So sebab dia born baru lahir and then dia masih tak terdedah dengan benda-benda lain, tapi biasanya disebabkan keturunan. Keturunan ni kadang-kadang ada yang ibu bapa yang tahu, kadang-kadang ada yang tak tahu. Kalau kanser otak pula, na'udzubillah, dia biasanya kanser yang lain, kalau kanser buah pinggang, payudara kita boleh potong, kita boleh buang. Kalau kanser prostat kita boleh buang keseluruhan prostat. Kalau kanser pangkal rahim kita boleh buang keseluruhan pangkal rahim. Tapi kalau kanser otak, sukar untuk kita nak buang keseluruhan. Tapi walau bagaimanapun pakar bedah dia akan buang jugalah sebahagian daripada otak tu. Tapi kalau kena di tempat yang tak sepatutnya, macam kena tempat keseimbangan badan, bila mana kita dah ambil sikit, so kanak-kanak tu dah tak boleh lari, tak boleh jalan lah. Dia akan tidur sebab badan dia dah tak seimbang. Ya, dah tak boleh kan. Itu yang menggusarkan juga. Tapi doktor dari segi doktor kata tadi keturunan tu, dia adakah sebab ada atas dia tu juga dijangkiti apa-apa jenis barah ataupun dia memang barah otak, keturunannya barah otak juga contohnya? Boleh jadi juga, dan ada juga yang bukan daripada bara otak tapi mungkin daripada bara darah. Mungkin dia dah selalu pergi kat tempat otak tu lah. Okey, ini sangat membimbangkan. Kalau nak cerita tentang simptom doktor secara general, tak kisahlah apa-apa pun. Simptom, kita tak ada satu simptom yang khusus. Tapi sebab dia kait dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau kurus mendadak, yang tu memang sesuatu yang menakutkan, kita kena check lah. Kalau kurus lah, ni in general. Okay, ini secara umum secara umum lah. Okay, yang pertama kurus mendadak. Selalu demam? Demam tak juga, cuma mungkin dia pening tu sebahagian. Selalu pening, jatuh, badan tak seimbang, ataupun sebab dia sama dengan banyak penyakit yang lain. Susah kita nak kata satu simptom yang khusus. Kalau macam orang lelaki, kalau kita kata prostat lah, dia kencing berdarah, kerap kencing, kadang-kadang boleh jadi batu karang, kadang-kadang masih bengkak pada prostat. So kita tak tahu. Selagi kita tak buat diagnose yang betul, kita tak tahu. Okey, menyebut tentang diagnose yang betul, itu juga soalan saya tertujunya. Yelah, orang Malaysia dia suka tengok drama tu. Sahkan barah otak, tengok daripada X-ray sahaja. Bagaimana sebenarnya kita nak menentukan ataupun apa sebenarnya yang dilakukan untuk kita tahu okey, kita boleh kata yang anda ada barah dan sebagainya. Okey, kita ikut tindakan doktor yang tertentu tu. Dia akan tengok jenis kanser yang bagaimana. Memang pertama sekali mereka akan buat X-ray lah, dan seterusnya MRI dan sebagainya. Tapi yang paling penting kita kena buat ujian, kita namakan patologi lah. Kita akan ambil tisu, kita akan lihat keadaan tisu tu. Itu baru kita boleh lihat dengan jelas. Tapi setengah-setengah tisu sukan untuk kita nak ambil, nak tengok, sebab dia kena potong, kena adalah teknik-teknik tertentu untuk kita observe.
Kalau yang di luar tu boleh kita ambil kan, tapi kalau di dalam tu agak sukar. So kita ada buat ujian darah, and ada juga kaedah genetik moden, kita panggil molecular base. Kita boleh tengok genes tertentu, protein-protein tertentu dia meningkat ataupun menurun. Kita boleh lihat dari segi ujian darah, observe dengan tisu dan juga MRI dan sebagainya lah. Okay. Tapi benda ni kena dipantau oleh doktor. Kena rapat, kena pantau, kena tengok. Doktor kena mainkan peranan yang lebih lah. Dia tak boleh sekali diagnose, sekali buat test and then dia buat conclusion, tak boleh. Kalau pesakit tu masih datang, masih ada kekerapan, penyakit tu masih belum hilang, so dia kena cuba cara-cara lain. Okey, dia tak semudah macam anda tengok dalam drama lah. Kita nak bagi tahu juga ianya sangat mendebarkan, dan sekiranya ada simptom-simptom seperti yang doktor sebutkan, adalah lebih baik untuk anda dapatkan rawatan di hospital. Doktor, adakah sekiranya kita didiagnose dan kita disahkan mengidap apa jua kanser, adakah itu pengakhiran hidup kita? Tidak juga. Dia bergantung sejauh mana kita boleh fight, kita boleh lawan. Sebab dia kait rapat juga dengan sistem pertahanan badan kita. So sistem pertahanan kita, badan kita ni, dia berkait rapat dengan minda kita, dan kalau kita boleh fight, kita boleh lawan stres tu, badan kita lebih relax, mungkin ada peluang lagi lah. Tapi mungkin saya boleh mula sentuh berkenaan dengan makanan lah, punca utama. Kita akan sempuh tu apa? Kita akan sentuh sekejap lagi. Okey, untuk anda yang baru dengarkan kita bersama-sama dengan Dr. Muhammad Azman, pengarah penyelidikan IFAM and IBM, berbicara berkaitan dengan cegah kanser melalui Ramadan. Kita akan sentuh berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Ramadan ini ataupun puasa ini membantu kita menjadi insan yang lebih baik. Kalau belum lagi disahkan atau didiagnose ke apa ke, kita nak jadi lebih baik sekarang ni. Untuk diri saya juga rasa macam sepak dan sakit pipi. Kita kembali selepas ini 10.30 kita bawakan utama waktu ini. Doktor, kenapa anak saya ni asyik batuk je? Macam lelah pun ya juga. Sekejap saya periksa. Anak ada alahan apa-apa tak? Tak adalah pula. Anak saya ni jarang main kat luar, doktor. Saya tak bagi sangat lah kan, sebab banyak asap, debu, semua tu kan tak bagus. Betul puan. Tapi dalam rumah pun boleh jadi penyebabnya. Lah, iya ke? Ramai ibu bapa beranggapan berada di dalam rumah lebih selamat berbanding di luar kerana bebas habuk, asap dan debu akibat pencemaran udara. Namun, sebenarnya persekitaran dalam kediaman juga ada potensi risiko kesihatan terhadap kanak-kanak. Kajian mendapati 88% ibu bapa tidak mengetahui dinding rumah juga menjadi medium perantara virus dan bakteria. Kajian lain pula menunjukkan kanak-kanak sekarang berada di dalam rumah dari 8 hingga 20 jam sehari. Kebanyakan ibu bapa terlepas pandang untuk membersihkan dinding seperti lantai rumah mereka. Sedangkan dinding adalah tapak bagi pembiakan bakteria dan virus yang berisiko terutama kepada kanak-kanak selain perabot dan barang permainan. Persekitaran dalam rumah adalah ruang utama penyebab penyakit lelah atau asma kepada kebanyakan kanak-kanak. Penyakit asma bukan hanya berpunca daripada persekitaran yang berhabuk dan berkulat, tetapi juga daripada hama, bulu binatang, termasuk bekas asap rokok yang semuanya boleh terkumpul pada dinding. Secara amnya, habuk, kulat dan bakteria dapat dikurangkan dengan memastikan pengudaraan di rumah cukup dan tidak tercemar. Buka tingkap dan gunakan alat pembersih udara bagi menetralkan udara yang tercemar. Ibu bapa juga dinasihatkan menggunakan bahan yang tidak mudah berhabuk dan berkulat seperti cat atau kertas dinding anti kulat dan antibakteria. Bernama Radio Prihatin terhadap penjagaan kebersihan dan kesihatan. Utama waktu ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali hari ini mengumumkan bantuan khas Aidilfitri sebanyak sebulan gaji kepada 17,109 kaki tangan awam negeri itu. Selain itu, beliau mengumumkan pemberian bantuan khas Aidilfitri RM1,000 seorang kepada 755 kaki tangan awam persekutuan di Selangor dari 7 agensi yang terlibat. Bantuan khas berkenaan dijangka dibayar 25 Jun ini. Sekian utama waktu ini bernama Radio Untuk Semua, semuanya tentang anda. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/bernama radio.
Okey, kembali semula bersama-sama dengan Profesor Dr. Muhammad Azman, pengarah penyelidikan IFAM dan IBM. Kita berbicara berkaitan dengan topik kita cegah kanser melalui Ramadan. Doktor kata tadi bukan pengakhiran kalau badan kita lebih relax, lebih tenang. Doktor, bulan puasa orang marah, lapar, mana dia tenang. Macam mana Ramadan ni boleh membantu? Soalan yang menarik ya. Sebelum tu saya kupas sikit penyebab utama kanser ni. Okey. Selain daripada keturunan ni kalau untuk tisu yang bukan darah, selain daripada darah, dia merupakan 40% sebab dia punca daripada makanan. Tapi dari segi pemerhatian saya sendiri, ini pandangan saya lah, musuh utama kanser ni tak lain dan tak bukan adalah kita sendiri. Sebab kita sendiri tak pandai urus masa kita. So, kanser ni dia bermula dengan, boleh saya katakan makanan. Tapi sebab apa kita kata makanan? Sebab kita makan di luar. Makanan di luar ni memang tak baik lah. Dan kajian mutakhir ada fakta menyatakan risiko untuk mendapat kanser orang yang makan di luar ni 35% lebih tinggi daripada orang yang makan di rumah. Maksud dia masakan sendirilah daripada makan di luar. So sebab apa kita makan di luar? Sebab pengurusan masa kita sendiri ni tak berapa betul. Kita kalut dan kita stres. So bila kekalutan di pagi hari dan pengurusan masa kita tak betul, kita mula nak cari makan, beli makan di luar apa semua. Makan di luar ni bukan tak bagus, tapi sebab kita tengok ini kualiti. Saya senaraikan 5K. Kita kualiti kita pun tak bagus. Kualiti makanan pun tak bagus. Kemudian kos tinggi, kotor, kuman dan juga tanpa kasih sayang. Bila isteri kita di rumah, dia masak dengan kasih sayang. Kalau dia masak untuk bagaimana of course dia nak dapat pujian. Tapi dalam masa yang sama dia supaya masak dengan kasih sayang sedap dan sebagainya. Tapi di kedai bukan macam tu. Dia sedap tu untuk dapatkan duit. Dengan dia tak MSG. And then dia kotor dengan dia cakap tu. Yang MSG tu satu. Tapi ni cakap dengan air liur, dengan peluh. Dan baru ni pun kita lihat bukan semualah yang guna air di longkang untuk basuh kan. Tapi itu bukan kata satu tu. Tapi memang ni pengalaman saya sendiri lah. Kalau saya bisa tengok ada pakcik dia beli ayam satu troli jam 10.30 di satu hypermarket. Sebab apa 10.30? Sebab harga ayam tu murah. Ayam tu dah disimpan beberapa hari di hypermarket tu. Kemudian dia beli pula dalam 10.30 harga murah tu sebab apa? Satu troli tu ayam. Bukan dia nak buat kenduri. Takkan orang buat kenduri hari-hari dia beli waktu tu untuk dia meniaga kedai. Kita yang makan benda tu. Ayam bila disembelih kemudian dibawa ke hypermarket dah berapa lama dah. And then dia pula beli letak dalam dia punya fridge sampai ke kita makan tu dah berapa lama dah. Ni saya sendiri, pengamatan saya sendiri lah. So saya nampak disiplin. Masa kita ni salah satu faktor yang penting. Yang kedua makanan. Makanan tu memang faktor yang cukup tinggi untuk penyebab kanser. Kalau saya dari segi perubatan, daging merah yang dipanaskan suhu yang tinggi. Dia panggil red cooked meat. Kalau suhu yang tinggi, dia menghasilkan bahan kimia karsinogen. Dia nama dia heterocycline-amine. Dia ada lebih kurang 20-30 senarai. Bahan kimia ni terhasil daripada suhu yang tinggi dibakar pada daging panas. Contoh yang terbaik macam sate. So, benda bahan kimia tu ada di situ. Tapi kita tengok orang tua-tua dulu, dia letak daging sate tu dengan timun, dengan bawang. Kita tak makan. Kita bagi balik dan yang best tu penjual tu dia jual balik. So kita tak makan. Burger. Memang burger tu kita boleh kata ada bahan kimia tadi, tapi dalam burger sebenarnya ada salad, ada tomato. Hari ni kita order burger Kosong. tak mau, kosong. Kadang daging saja. So kita dah tak ikut. Kalau kita pergi Subway pun kita tengok daging tak nampak, kita nampak sayur tu banyak. Ini bukan kata pengalaman, ni memang kajian saintifik.
bawang dengan timun tu memang penawar untuk kanser, untuk sate tadi. Okey. Macam tu juga untuk makanan-makanan yang, so kita kena banyak makanan sayur. Contoh paling baik kita tengok di kita pergi breakfast di hotel. Kita makan buah tidak? Makan. Makan. Ha. Tapi di rumah Mana kalau nak potong nak- susah. Doktor tak. and then masak. Time. Masak. So balik pada masak. Sebab tu saya senaraikan dengan pengurusan masa yang tak elok, gaya hidup kita pun dah jadi teruk. Dengan tak senamannya. Senaman, kita tak ada masa bersama keluarga. Mhm. And then plus juga benda-benda lain lah. Persekitaran, kekotoran habuk dengan kosmetik, bahan kimia tertentu. So bila dengan datangnya Ramadan, Ramadan ubah cara hidup kita. Okey. Untuk siapa yang menghayati Ramadan lah. Kalau kita tak ubah juga cara hidup kita dengan Ramadan, kita rugi. Tapi Ramadan ni dia ajar kita disiplin. Supaya kita display masa kita. So masa kita sahur, masa kita buka puasa. Kalau buka puasa kita makan melantak, buffet. Bila masa kita semayang tarawih? Habis kita akan rehat, kita akan baring, kita tak buat apa-apa. Dalam mimpi sampai sudah. Habis. Ha. Habis 20 Ramadan dah. Kan? Tahu apa kali kita tarawih. Okey. Jadi macam mana dikatakan yang puasa ini boleh mencegah? Doktor baru sebut sedikit lah Ya. tadi kan. Macam Ya. macam yang awal perbincangan kita, Ya. mereka yang didiagnose ada kanser ni dia perlukan ketenangan. Tapi itulah doktor, sekarang kita sebut je bulan puasa, drive-thru semakin panjang berbanding biasa. Kan berbuka pun lain macam, buffet Ya. Ramadan penuh di KL Sebab tu contohnya. saya bukan anti bazar. Saya bisa letak dalam Facebook saya. Ramadan dia didik nafsu. Bazar dia membina nafsu. So bila saya letak itu pun orang tak puas hati. Orang kata marah. Dia Orang kata kata ini untuk ekonomi, untuk apa semua. Tapi kita nampak di negara kita ni terlampau meriah sangat. And then kalau bukan puasa pun, restoran ataupun kedai 24 jam terlampau banyak. Kita lepak, tengok bola. Teh Atau tarik. tak bola pun kita lepak sampai 2-3 pagi makan. Kita pergi luar negara, walaupun negara maju, negara tak maju, negara whatever negara kita pergi, tak ada macam Malaysia. Jadi kita kena ubah. Macam bulan puasa pun, buffet sana, buffet sini. And then Ramadan, bazar sana, bazar sini. Sorry lah. Kadang-kadang kita pergi tengok pula suasana bazar di sana. Bayangkan kita, nafsu kita ni, kita memang, kalau kita tengok dari sudut agama, ustaz kata apa? Bila mana nak didik nafsu ni, kalau letak dalam suhu sejuk, dia tak ada kesan. Panas pun tak ada kesan. Tapi bagi dia lapar, dia akan ada kesan. So kita dah sepanjang hari, 10 jam, 8 jam, kita dah puasa dah. Nafsu ni masa tu dah membuat-buat lah. And then kita pergi letak pula dalam suasana bazar macam tu. So dia dah jadi terbalik dah. Penghayatan puasa tu dah tak ada. Okey. Bila kita kata puasa untuk kita kurangkan makan, masa makan. Tapi tengok-tengok kita dah jadi lain. Tapi balik pada soalan tadi, bagaimana puasa ni dapat mencegah Ramadan. Dia menjaga kanser. Dia terbahagi pada dua. Okey. Satu, puasa tu sendiri. Sebab bila kita puasa, kita kurang ambil diet. So kita kalori intake kita rendah. And of course glukosa yang kita akan ambil tu rendah. So pembentukan kanser ni, tisu ni, dia perlukan gula. Dia perlukan kalori, dia perlukan tenaga. So bila kita dah kurang ambil, so kanser tu dia akan lambat dan mungkin tak terbentuk. So itu dari segi puasa tu sendiri. Tapi yang perkara yang kedua adalah sistem institusi Ramadan tu sendiri. Yang balik yang saya kata tadi lah. So display masa. Sebab dia kena ceria. Puasa ni tak boleh sedih lepek. And then kita stres. Patutnya puasa ni dia bina kita punya rohaniat. Sebab dengan pagi kita bangun, dengan kita buat amalan, and then kita puasa, and then kita buatkan amalan-amalan tertentu dengan baca Quran. Yang tak pernah pergi masjid pun kita start sembahyang di masjid. Dia dapat suasana ketenangan. And then kita puasa, kita buka puasa, kita seronok. And kalau kita ikut cara yang betul, kita ambil puasa, makan yang sikit, and then kita pergi tarawih. Dan di tarawih ni pula, dia seolah-olah macam satu senaman. Bayangkan, you kena fit. Kalau kita tak fit, kita tak ready, kita tak mandi dengan penat kerja, and then dengan makan yang berat, kita tak boleh menghayati tarawih tu. So kalau kita betul-betul faham institusi Ramadan tu sendiri, memang dia akan mencegah. Penting sekali daripada Ramadan adalah makanan. Dia kurangkan makanan dan dia bukannya buat stres. Dia sebenarnya dia rencatkan stres tu. Dia bagi kita rasa ketenangan. Tapi sekiranya kita benar-benar menghayati Ramadan. Tapi saya rasa ada sikit stres lah doktor. Macam saya seorang
ceria. Tapi bila masa nak berbuka tu saya stres fikir nak masak apa. Sikit lah. Sebab nak masak kasih sayang perbincangan awal tadi. Okey, kita nak terima pemanggil sebenarnya di talian. Doktor mungkin boleh pakai headset. Okey, kita terima pemanggil. Hello. Halo, saya Muhammad Nol sini. Cik Muhammad, teruskan dengan soalan. Ini saya nak tanya doktor. Saya 40 tahun dulu kena kanser ni lah, dalam otak kan. Tapi sekarang saya jalan dah tak boleh balance. Kanser apa tu? Barang otak. Baru otak, Saya okey. balance tak? Okey, itu je Makcik soalan. Itu saja ya. Okey, terima kasih. 40 tahun dulu. Kanser otak tapi hari ni maksudnya dia survive 40 tahun sangat lama tu tak balance jalan. So mungkin dia kena pada bahagian otak yang mengawal atau balance tu lah, di bahagian belakang kita tu. Mungkin selama awal yang dia kena tu, masa tu masih muda, so dia masih kuat. Dan juga mungkin ada faktor-faktor yang lain. Tapi sekarang ni lepas 40 tahun baru dia rasa saya syak memang kanser di bahagian belakang tu lah. So mungkin immune system dia dah rendah. Dia kena jumpa pertama sekali dia kena jumpa doktor balik lah, tengok macam mana keadaan dia. Dan kalau boleh dia boleh ambil benda-benda makanan yang bagus lah, yang akan saya cerita dengan lebih detail sebentar lagi. Okey, kita tak ada banyak masa doktor, tapi ada sikit soalan daripada Cik Syukri. Bolehkah sel kanser dimatikan dengan kurang pemakanan semasa berpuasa dan berpuasa pada bulan-bulan seterusnya? Contoh, kanser boleh mati dengan kurang makan gula, pengawet, MSG dan sebagainya. Mohon pencerahan. Dia bukan matikan sel kanser tu, cuma dia melambatkan pertumbuhan sel kanser tu lah. Dia melambatkan. So dengan ada lagi faktor-faktor yang lain, ada kemungkinan dia boleh mematikan. Dia panggil apoptosis. Corak kematian sel dengan sendiri. So sekarang ni kita nak cari bahan makanan apa yang boleh mengaruhkan sel kanser saja mati, bukan sel normal. Ini yang memang ada. Kemo semua tu dia akan matikan semua. Dua-dua. Betul kan? Ya. So ini memang kita target apoptosis dia nama dia. Memang kita ada. Soalan seterusnya doktor, betul ke kanser boleh diubati atau berkurangan dengan vitamin B17? Ni dalam kajian memang ada. Cuma dari segi ujian klinikal masih belum terbukti lagi. Dari segi in vitro dan juga ujian haiwan memang terbukti. Cuma dari segi ujian klinikal kita masih, saya sendirilah masih belum nampak dalam ujian klinikal. Memang popular lah B17 tu. Okey, tapi bila cerita juga tentang B17, ada soalan susulan lain. Ada kata, Raifah tolong tanya doktor, okey, betul ke pil evening primrose oil yang selalu perempuan makan kan doktor, dikatakan sebagai penyebab sis? Susah saya nak jawab sebab saya tak dapat info daripada benda tu. Cuma kalau benda tu telah ubat yang diprescribe oleh doktor ataupun food supplement. Suplemen ni susah lagi lah sebab kita tak ada fakta benda tu. Mungkin 1-2 orang cakap tapi kita kena teliti lain lah. Okey, jadi setakat ini belum ada lagi. Okey, kita terus kepada amalan di rumah yang bagus doktor, makanan-makanan yang sesuai kita makan untuk kita mencegah kanser. Bagi mereka yang belum dan untuk mereka yang dah ada kanser, ini mungkin boleh membantu kadar metabolisme mereka dan sebagainya. Ya. Pertama sekali saya syorkan di setiap rumah kena ada madu. Okey. Khususnya madu kelulut. Madu yang asli. Kelulut. Kelulut. Bagus. Okay. Antioksidan dia lebih tinggi, memang dia lebih baik lah. Saya sendiri buat kajian. So benda ni kena ada. Yang kedua minyak zaitun, and then habatus sauda, jintan hitam. Yang keempat buah-buahan. So saya minta benda-benda ni kita kena ada di tempat meja yang kita letak kunci motor, kunci kereta. Sebelum nak pergi bekerja, kurang-kurang kita bedal benda ni dulu. Okay. And buah tu saya minta sangat-sangat hari-hari kena makan buah. Buah, tak kira lah buah apa-apa pun. Sebab tu dalam Ramadan ni pula dengan adanya kurma dia sinonim dengan puasa. Sebab tu kita sekarang ni pun kurma bukannya boleh setiap bulan puasa saja. Tak bulan puasa pun memang dah ada dah. So benda-benda macam ni memang kena ada lah. Buah delima, buah apple, rambutan, even durian pun. Tak ada masalah. Tapi buah-buahan. So memang kena ada. So di atas meja tu madu 2 sudu kalau orang biasa lah. Secubit habatus sauda. Habatus sauda ni jangan kita campur ada dengan kapsul, dengan minyak, dengan madu, kita tak nak. Dia asing-asing. And then kita kena pepak benda tu. Biar dia masuk, dia absorb. Even madu pun kita cara pengambilan dia kita kena letak dalam air, kita dalam gelas, kita minum terus ataupun kita jilat. Sebab bila kita jilat dia serap di bawah lidah.
and dia lagi cepat serap dalam badan kita. So itu adalah cara ambil madu lah. Tapi di rumah ni of course masakan tu kurangkan benda yang bergula, benda yang lemak. Kita boleh jimat lah. Kalau 1 bulan kita letak 2 paket gula, kita try buang separuh. And diet kita pun kita boleh kurangkan. Mulakan dengan setengah. Kita ambil nasi setengah dulu. And macam buffet apa semua kan, hati-hatilah. Ustaz kata makan buffet free, kawan jemput kan, kita pun melantak, tak ikut. Bersungguh ni, bersungguh. Ha. Itu semua kita kena kontrol lah. So di rumah, cuba akan kurang makanan yang berlemak, manisan. Tapi lebih banyak minum air, madu, buah-buahan. Salad, sayur-sayuran ni kena galakkan. Saya ambil contoh sekolah dekat kawasan rumah saya. Cikgu ni dia ajar dengan menggunakan mayonis. Dia potong buah-buah apple, buah limau, campur dengan mayonis, bubur garpu. Bagi budak-budak ni suka makan buah. So di rumah pun ibu-ibu kena start mendidik anak-anak makan buah. Cara simple. Makan buah saya rasa dia tak masalah sangat tau doktor. Makan buah ni selalu okey. Makan sayur, kita tak tahu macam mana dia lahir-lahir tiba-tiba dia tak mau makan sayur. Dan saya rasa ini bukan dilema saya sahaja. Semua orang. Kita tak pernah ajar anak kita, no, jangan makan sayur. In fact kalau kita buat puri contohnya, kita akan blend sayur tu. Macam mana nak ajar dia makan sayur? Yang ni ambil masa sikit. Dan saya pun memang rasa alhamdulillah kita kena ubah lah. Kita kena tengok menu menarik. Sayur ni macam mana dia diolah. Kita kena start from today. Kita kena start, kita tengok menu and buat cara masakan yang terbaik lah untuk menimbulkan keseleraan tu. Okey. Jadi ini untuk mereka yang sihat lah, yang belum lagi didiagnose ada kanser. Untuk mereka yang mungkin ada kanser sekarang, cancer fighter. Satu, emosi dia dah memang tak stabil doktor. Kalau saya sendiri yang saksikan, emosi memang dah totally out. Dia rasa kawan-kawan tak nak kawan dengan dia. Bila dia buat kemo ke, rambut mula gugur. Apa sebenarnya yang mereka sendiri kena buat di samping sokongan orang lain? Satu, mereka kena tabah, sabar macam biasa, banyakkan doa, and then ubah cara makan whatever yang ada. Ni yang saya nak cakap, satu petua ni berkenaan dengan apa ni, air dalam badan. Kalau boleh lah, ini nasihat orang tua-tua lah. Ni bukan secara saintifik. Air zam-zam. Kalau boleh, flash out air dalam badan tu. Maksud dia bagi perut kosong, biar dia rasa macam nak muntah, and then dia tukar dengan air zam-zam. Ni cuma dari segi pandangan orang tua-tua, ulama-ulama lah. Tapi ini adalah alternatif selain daripada apa yang rawatan yang doktor buat lah. Tapi alhamdulillah Institut Kanser Negara khususnya bersama dengan beberapa hospital lain, macam saya cakap dalam sebelum ni kita ada rawatan bersama dengan herba, kemoterapi, radioterapi, kita bagi herba daripada China. So memang ada rawatan tu. Cuma di rumah kita pesakit kanser ni dia memang kena tabah. And kena buat amalan yang seperti dalam bulan puasa kita anjur ni, cuba amalkan benda tu. Banyakkan solat, banyakkan baca Quran. Di hospital Al-Ustaz, tak salah saya, memang kita ada buat rawatan alternatif begini. Dia banyakkan guna pendekatan agama, menggunakan herba dan sebagainya lah, untuk nak bagi hilang stres. Sebab memang siapa yang sanggup lihat kalau na'udzubillah kalau kena kanser lidah, sebesar kecil 5 sen pun separuh lidah kena buang. So, macam mana nak berhadapan dengan masyarakat? So memang ketekanan tu memang lebih tinggi. So sekarang ni kena cari ahli keluarga dan diri sendiri, cari kaedah terbaik untuk hilangkan tekanan. Macam yang saya nasihat tadi, madu memang antara yang terbaik lah. Kajian banyak dah kita buat, cuma tak ada lagi ujian klinikal. Tapi dari segi di peringkat antarabangsa, dari segi ujian-ujian tertentu banyak dah dilakukan. Memang kita nampak madu memang antara yang terbaik lah. Di samping habatus sauda dan juga minyak zaitun yang saya abang tadi. Tapi kita kena make sure yang madu yang kita ambil tu ialah madu yang asli. Sebab kalau tak dipakai gula, that's it dah out. Habis, selamat tinggal. Macam mana kita nak tahu madu tu asli ke tak? Ni pun bukan senang doktor. Saya kan beli-beli dapat madu. Suami saya bawa balik madu naik hantu saya. Satu, kita kena tengok syarikat yang keluar tu lah. Dia punya track record and info-info pada botol tu. Jangan kita main ambil saja yang tak ada stiker dan sebagainya. Ada syarikat yang saya kenal pasti memang dia letak kandungan-kandungan yang dia buat ujian dalam madu tu. Nak dikatakan ujian spesifik untuk mengetahui, untuk ketentukan keaslian madu memang tak ada. Kalau kata
semut datang tak datang ni semua mitos-mitos yang kita tak boleh guna Letak kat pakai. kuku, tengok dia mengalir Cuma kencang. cara saya praktis ialah Aha. bila kita masukkan dalam air, Okey. madu tu dia akan masuk sebagai satu berbenang. Dia takkan putus. Dia akan pusing-pusing sampai di bawah. Kalau bila masuk dia meresap, itu memang ada campuran tu. Aha. Ini memang di USM, Kubang Keria memang kita banyak buat kajian mengenai keaslian madu. Tapi sekarang ni UMT dan juga rakan Institut IFAM, MGI pun ada dah kit untuk nak tengok madu asli. Tapi masih dalam proses. Sebab orang yang buat madu palsu ni dia bijak. Kadang-kadang dia campur sebahagian madu asli, dia campur dengan benda-benda tiruan. So bila kita buat ujian, madu asli tu dia bagi positive result. So memang susah lah. Tapi kalau orang yang dah biasa ambil madu ni, dia akan tahu madu kelulut, tips dia rasa dia lain daripada madu biasa. Masam sikit lah. Dia masam-masam, manis tajam. Dia kena ada 4. Ni saya punya tagline dia. Dia masam-masam, manis tajam. Okay. Dia memang kena masam. And then akhir tu dia akan manis dan akhir sekali dia akan setajam. Sebab dia punya kandungan kelulut ni bagus sebab dia tak ada sukrosa. Gula yang menyebabkan penyakit ni sukrosa kosong. Kalau betul syarikat tu dia simpan dalam 2 bulan, 3 bulan, memang kandungan sukrosa tu kosong. Sebab tu dia rasa masam. Masam-masam, manis sikit and tajam. Kalau gula madu yang lain, dia punya kadar glukosa, sukrosa dia tinggi. Dia sukrosa dia baru dia pecah pada glukosa dan fruktosa. So yang bahaya tu yang sukrosa. So kalau kelulut ni memang saya jamin, kalau betul syarikat tu dia simpan 2 bulan, 3 bulan sebelum dia jual, memang kandungan dia, sukrosa dia memang tak ada lah, kosong. And dia lagi lama madu tu disimpan, dia makin gelap. Buah-buahan ataupun apa yang makin gelap, antioksidan dia lebih tinggi. So gelap tu menawan. Saya tak sebut apa pun, doktor yang lawan sendiri. Saya sambung hak minggu sudah. Balas dendam. Amar sampai sakit gigi doktor. Sebab macam tu lah. Okey, tapi kalau kita cerita tentang ketika puasa sahaja, doktor, bulan puasa 30 hari je. Hari-hari yang lainnya lagi 300. Maksudnya kita macam dia dididik kita. Puasa ni didik kita sebulan. Isnin, Khamis. Tapi macam saya kata tadi lah, penghayatan tu, pengamalan disiplin masa tu kita harus bawa pada bulan-bulan yang seterusnya. Ni satu institut lah. Puasa ni satu bulan special yang kita kena praktis untuk bulan-bulan yang lain. Maksudnya kita kena buat juga selepas ini. Okey, sangat menarik perkongsian daripada doktor untuk edisi hari ini, bicara berkaitan dengan cegah kanser melalui Ramadan. Tapi sebenarnya boleh juga kita teruskan bukan hanya ketika Ramadan tapi juga puasa-puasa sunat yang lain, Isnin dan Khamis lah. Dia agak suka juga doktor lagi-lagi untuk bersenam sebenarnya. saya akui, tapi tak apalah. Saya bagi tips sikit untuk bersenam. Di KL kita boleh buat. Dia jalan cepat 20 minit. Dia ikut kajian di US, kalau kita jalan cepat 20 minit, dia cegah kita metabolic syndrome termasuk kanser. So 20 minit jalan cepat di mana? Stesen LRT, MRT, kita tengok orang kalut macam orang Jepun tu. Kita kena buat macam tu. Sehari 20. Kau parking kereta pun parking jauh-jauh sikit. Okey. Jauh betul saya parking. Jauh betul saya parking. So kita boleh jalan 20 minit sehari, insya-Allah. InsyaAllah 20 minit saya dengan laju. Tapi dia kena maksudnya 20 continuous. minit tu berterusan. Dia bukan 5 minit rehat bukan? Rehat pun tak apa. Boleh. Tapi benda tu mesti buat. Something is better than nothing daripada kita tak buat langsung. Okay, something is better than nothing. Terima kasih doktor untuk tips dan perkongsian untuk edisi hari ini. Menarik sebenarnya untuk kita bicarakan berkaitan dengan cegah kanser melalui Ramadan. Banyak perkara yang boleh anda tengokkan. Kalau anda terlepas, terus ke laman Facebook kami. Video live-nya akan kami simpan. Okay, untuk kita perhatikan bersama-sama. Terutama untuk saya. Saya akan save apa doktor cakap. Tengok dekat telefon bimbit. Okay, sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azman, pengarah penyelidikan IFAM and IBM bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Dan saya juga perlu berakhir di sini. Selepas ini anda akan bersama-sama dengan rakan peneraju Syuhada Armawan juga Natasha Aimi menerusi janji temu santai berinformasi dan berilmu. Kembali semula esok dalam Mentari Minda mewakili penerbit berita Farid Ahmad, pengawal kandungan Afnan Afiq, saya Raifah Zulkifli. Jumpa lagi. Assalamualaikum.